Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan teruskan lagi dengan tugasan kedua, iaitu pembentangan. Tajuk yang saya pilih ialah Cabaran Revolusi Industri 4.0 dalam kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Sebelum itu, nama diberi Muhammad Syafiq bin Jafar dari Unit Pendidikan Islam 1, ambilan Jun 2022-2027. Saya juga ingin mendedikasikan kepada Dr. Nur Hidayah binti Nawawi kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingannya dapatlah saya melaksanakan dan menjayakan tugas ini. Baiklah, isi kandungan bagi Cabaran Revolusi Industri 4.0 dalam kurikulum dan pentaksiran ialah pengenalan cabaran revolusi industri, kesan revolusi industri, langkah mendepani cabaran pendidikan serta rujukan. Mari kita sama-sama saksikan. Baiklah, yang pertama kita beralih kepada pengenalan, iaitu apakah itu revolusi industri? Iaitu revolusi industri ini ialah teknologi masa kini yang memberi manfaat kepada semua manusia, termasuklah murid-murid di sekolah. Mereka juga terdedah dengan revolusi industri 4.0, iaitu mendepani cabaran-cabaran dan kesannya dalam pendidikan bidik darjah. Sudah tidak relevan untuk kita katakan hanya pembelajaran yang sesuai dalam bidik darjah, namun ianya boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Dasar pendidikan juga turut digubal berdasarkan kemajuan serta pendidikan masa kini. Seterusnya, kita akan mengenali apakah itu kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematik dan diberikan kepada anak didik dalam rangka tujuan mencapai pendidikan Islam. Dalam erti kata lain, kurikulum pendidikan Islam ini merupakan satu komponen pendidikan agama yang merupakan alat atau satu bahan untuk mencapai tujuan. Ia bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama dengan adanya kurikulum yang sesuai dengan mengambil kira pelbagai faktor, iaitu usia, perkembangan jiwa serta kemampuan pelajar. Seterusnya ialah kita mengenali apakah yang dimaksudkan dengan matlamat pendidikan Islam. Matlamat pendidikan Islam ini adalah lebih luas dan syumul. Ia bertujuan mewujudkan warga negara yang baik dan melahirkan insan soleh yang tidak mengenal batas masa, negeri, bangsa, sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. Prof. Dr. Adhiyah Al-Abrasi menjelaskan matlamat pendidikan Islam seperti berikut, iaitu pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cintakan negara, kuat jasmani, sempurna akhlak, teratur pendidikan, halus dan murni perasaannya, cekap dalam kerjanya, bekerjasama dengan orang baik, baik bahasanya, tulisannya, dan lisan tangannya dapat membuat suatu pekerjaan dengan baik. Baiklah, sekarang kita beralih kepada apakah cabaran yang dihadapi terhadap revolusi industri 4.0 ini terhadap pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama, cabaran terhadap guru. Cabaran terhadap guru ini ialah kaedah pembelajaran yang baru serta kandungan maklumat terlalu terbuka. Bagaimanakah kaedah pembelajaran baru menjadi satu cabaran kepada guru-guru? Iaitu, kedatangan pendidikan digital memerlukan guru memikirkan kaedah bersesuaian dalam mengajar pendidikan Islam dengan cara yang baru. Hal ini boleh menimbulkan kesukaran, terutamanya dalam mengajar bidang tertentu seperti ibadah yang banyak menggunakan kaedah demonstrasi bagi memberikan kefahaman
kepada pelajar terhadap ilmu yang diajar. Maka, guru perlu memikirkan cara untuk membawa kemahiran demonstrasi tersebut ke arah media digital untuk memanfaatkan pengajaran pendidikan. Hal ini kerana pada masa kini pembelajaran berasaskan buku teks sahaja tidak mencukupi kepada murid-murid kerana murid-murid mudah bosan serta lalai. Oleh itu, guru-guru perlu memperbarui atau memperkenalkan kaedah pembelajaran yang baru yang mana dapat menarik minat mereka untuk belajar lebih mendalam, khususnya dalam bab ibadah, dalam contohnya demonstrasi ibadah, demonstrasi solat jenazah dan sebagainya. Seterusnya ialah kandungan maklumat terlalu terbuka. Maklumat pengajaran Islam juga dilihat telah mengalami fasa, iaitu penggunaan semakin dihimpit oleh timbulan maklumat agama atas talian secara tidak terkawal, yang menyebabkan berlakunya kecelaruan maklumat agama yang membawa kepada implikasi fobia terhadap kandungan pembelajaran. Kita tidak dapat menafikan bahawa semua maklumat di hujung jari pada masa kini. Namun, maklumat yang disampaikan boleh jadi ia menjadi sahih ataupun tidak. Khususnya dalam bab-bab agama, kita dapat lihat pengguna media sosial ini tidak menapis dengan baik jika mendapat maklumat tersebut dan hanya menyebarkan kepada orang tanpa mencari ataupun menapis segala maklumat itu adakah sahih ataupun tidak. Seterusnya ialah cabaran terhadap murid. Apakah cabaran terhadap murid dalam mendepani revolusi industri pada kali ini? Iaitu mengganggu gugat adab berguru antara guru dan murid serta latar belakang pendidikan murid yang adalah berbeza. Bagaimanakah revolusi industri ini mengganggu gugat? Iaitu dengan pembelajaran subjek pendidikan Islam memerlukan proses dan sentuhan guru bagi menjamin dan menjaga adab pembelajaran sesuai dengan kehendak syariat dalam memberikan pendidikan terhadap guru. Jadinya, mengganggu gugat adab ini adalah seperti pada masa kini kita tidak belajar secara bersemuka, kita juga boleh belajar secara dalam talian. Oleh hal yang demikian, pembelajaran ini adalah kurang beradab kerana kita tidak bertalaki secara berhadapan dengan guru-guru kita. Yang kedua ialah latar belakang pendidikan murid. Setiap murid mempunyai kecergasan dalam pelbagai tahap kefahaman terhadap pengajaran yang diajarkan oleh guru juga adalah berbeza. Jadi murid-murid ini tidak dilahirkan dengan semua keluarga yang sama, iaitu semua keluarga yang dapat mengakses ataupun cukup untuk terhadap media sosial mereka. Jadinya ada murid-murid yang kurang berkemampuan dan tidak dapat mengakses ataupun tidak dapat mendalami satu-satu kemajuan teknologi masa kini. Oleh hal yang demikian, ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh murid-murid. Seterusnya kita beralih kepada kesan revolusi industri 4.0 terhadap kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam. Yang pertama, juga terhadap guru. Apakah kesan terhadap guru? Yang pertama ialah mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran teknologi. Guru digalakkan untuk menyediakan bahan bantu mengajar menggunakan teknologi terkini bagi merealisasikan hasrat pendidikan digital yang berteraskan teknologi. Yang kedua, daya kreativiti serta inovasi yang tinggi, iaitu guru perlulah kreatif dan inovatif agar dijadikan sebagai penunjuk cara, pencipta, inovator yang akan mewujudkan keadaan pembelajaran yang kondusif. Sekarang, apakah kesan terhadap murid? Murid akan menghadapi masalah dengan akses internet yang tidak terhad. Pengajaran dan pembelajaran secara maya amat memerlukan
memasukkan peruntukan internet yang tidak terhad supaya murid mengikuti pembelajaran maya secara langsung dari guru. Jadi, di sini ditekankan bahawa mempunyai akses internet yang terhad adalah diperlukan bagi setiap murid kerana untuk memasuki ataupun mengikuti satu-satu kelas itu perlulah mempunyai akses internet yang lancar ataupun laju. Yang kedua ialah kurangnya pergerakan fizikal murid. Hal ini demikian kerana memang peranan utama teknologi adalah untuk memudahkan kerja seharian manusia. Namun pergerakan ataupun pergerakan badan murid itu adalah terhad kerana kita hanya duduk ataupun hanya melihat di skrin telefon sahaja. Seterusnya ialah kesan terhadap sistem pendidikan negara. Ialah yang pertama, mengubah modul pendidikan yang sedia ada. Hal ini demikian kerana mengubah dan menyediakan modul yang sesuai dengan penggunaan teknologi masa ini. Kerana modul yang sedia ada lebih berfokuskan pengajaran dan pembelajaran bersemuka secara tradisional. Kita dapat lihat bahawa modul pendidikan yang sedia ada ini kurang memberi kesan kepada murid-murid kerana pengajaran dan pembelajaran lebih berfokuskan bersemuka, iaitu lebih berfokuskan buku teks semata-mata. Jadi pengajaran yang baru ini perlulah diterapkan kepada murid-murid agar kesan terhadap pendidikan itu lebih lancar. Terusnya kita akan beralih kepada langkah dalam menyebabkan cabaran pendidikan era digital 4.0. Langkah yang pertama ialah pengetahuan berkaitan teknologi sebagai pendedahan awal. Yang kedua, pembudayaan kreativiti dan inovasi. Dan yang ketiga ialah memperkasakan ilmu ICT. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan berkaitan teknologi sebagai pendedahan awal. Kita perlulah memahirkan diri dengan memberikan pendedahan awal sebagai gambaran umum terhadap fungsi teknologi dalam bidang pendidikan. Pendedahan awal juga merupakan satu kepentingan sebagai galakan sebelum timbulnya minat terhadap penggunaan teknologi secara kreatif dan interaktif oleh guru. Yang kedua, pembudayaan kreativiti dan inovasi. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM seharusnya menyusun dan merancang program dan latihan berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi ICT kepada guru-guru pendidikan Islam. Hal ini bertujuan bagi memberikan pendedahan awal kepada perkembangan dalam bidang-bidang ICT. Berdasarkan dasar ICT yang digalakkan, integrasi ICT dalam pendidikan perlulah lebih produktif model insan, khususnya dalam aspek pengurusan pendidikan dan sebagainya. Dan yang terakhir pula ialah memperkasakan ilmu ICT yang tidak terhad. Era revolusi industri 4.0 lebih menumpukan penggunaan data secara globalisasi, pembinaan robot genius, pemanduan secara kendiri serta neuroteknologi otak dan pembaikan genetik. Kesannya, pelibatan manusia di dalam industri semakin mengecil. Bagi mengimbangkannya, para pelajar perlulah lebih bersifat kreatif dan inovatif dalam mencipta sesuatu. Baiklah, kita akan pergi kepada yang terakhir, iaitu kesimpulan. Oleh itu, menuntut ilmu adalah hal yang penting dalam kehidupan walaupun beralihnya zaman, kerana ilmu merupakan senjata dan harta kepada seorang individu dan tidak pernah hilang dalam segala aspek, khususnya dalam seperti mencari nafkah, makan dan minum. Buktinya dalam satu hadis menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatan ala kulli muslim. An Anas bin Malik.
Daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ketika Allah telah menurunkan perintah yang mewajibkan suatu hal, maka kita harus ataupun kita wajib mentaatinya. Ini merupakan rujukan-rujukan yang saya telah rujuk bagi menjayakan tugasan 2 pendidikan co-curriculum ini. Saya rasa sampai di sini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Saya harap apa yang baik boleh diambil sebagai iktibar dan apa yang buruk dijadikan tauladan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.